Math susah, Math susah akan jadi lebih senang dengan Mastering Algebra. Video yang kedua ini masih kita bincangkan tentang kita punya SPM 2011. Para pelajar dikasih sekalian, kalau soalan minta express ataupun bahasa Melayu kita panggil sebagai ungkapkan. Jadi kalau kita nak ungkapkan, maksudnya kita bukan nak selesaikan untuk cari apakah nilai M, apakah nilai N, bukan. Kita hanya boleh ungkapkan tetapi dalam single fraction yang mana dalam bentuk yang paling mudah, paling termudah dekat situ, ya. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, dalam kita punya pembahagian ini, dia ada satu konsep ataupun satu konsep matematik punya operasi. Kalau kamu masih ingat lagi sekolah rendah dulu, kalau kita ada 1/4 misal kata, kita ada 1/4, kemudian kita bahagikan dengan 3/5 misal kata. So, apakah yang kita boleh buat dengan bahagi itu? Kita boleh tukarkan 1/4 asalnya bahagi, kita boleh tukar kepada darab. Tapi dengan syarat, kalau kita tukarkan bahagi kepada darab, maka kita akan terbalikkan 3/5 menjadi 5/3. Maka kita akan gunakan konsep ini juga sekali lagi, yang mana kalau kita perhatikan dekat sini, mana yang bahagi itu kita akan tukarkan kepada darab. Okey, baik. Tapi kalau dalam konsep sini cikgu nampak, okey tak apa, cikgu tulis dulu 2mn. Okey, sambil-sambil itu kita nak buat step sikit boleh? 2mn dengan 4n. Okey, tak apa, cikgu tulis dulu untuk fahamkan step you. Okey, 4n. Kemudian kita bahagi, cikgu salin dulu soalan kita, ya. Kemudian okey, cikgu tukarkan, cikgu terbalikkan bahagi itu siap-siap. Kalau bahagi terbalik jadi darab, 3n sekarang ambil tempat di atas, 6mn tu ambil tempat yang di bawah. Okey, untuk sebelah kanan tu nampak macam tak boleh buat apa-apa pun. Tetapi yang sebelah kiri ni you can do something. Yang mana kalau kita perhatikan untuk denominator dekat atas ataupun kita panggil sebagai, bukan denominator, atas kita panggil sebagai numerator, ya, ataupun pengangka. Kalau cikgu ada 2mn tambah dengan 4n, cikgu boleh faktorkan. Apakah benda yang kita boleh faktorkan? Memandangkan kedua-dua ini boleh bahagikan dengan 2, maka kita akan faktorizekan 2 itu keluar. Dan memandangkan kedua-duanya ada n dengan n, boleh bahagi dengan n, boleh bahagi dengan n, maka kita akan keluarkan n itu juga. Okey, kemudian yang tinggal di dalam kurungan sekarang ini, 2 ini kita dah tarik keluar habis. N juga kita dah tarik keluar habis. Yang tinggal di bahagian depan hanya M sahaja. Jadi kita boleh tambah 4. Kalau kita tarik 2, 4 bahagi 2, kita akan tinggal 2. N dah tarik keluar, maka tinggal ini sahaja. Maka untuk kurungan yang pertama itu, untuk numerator ataupun pengangka di atas, cikgu boleh tunjukkan pemfaktoran kita tinggal 2n M tambah 2. Kalau siapa yang dah pantas, dah mahir, step ini you boleh skip, you just buat dekat sini, terus you tulis yang bahagian bawah. Okey? Baik, yang di bahagian bawah pun sebenarnya kita buat sesuatu. Bagaimana kita nak selesaikan? Kalau ada pelajar yang masih ingat lagi, untuk kita punya pelajar tingkatan 3, 4 dengan 5, kita ada gunakan A kuasa 2 tolak dengan B kuasa 2. Kalau A kuasa 2 tolak B kuasa 2, cepat-cepat kita akan dapat A tambah B, kemudian kutub kurungan akan jadi A tolak B. A tambah B, A tolak B akan menghasilkan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ini you kena ingat sampai SPM nanti, insya-Allah akan ada kegunaan you dalam proses-proses untuk you buat algebra di dalam matematik ataupun math itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan A kuasa 2 tolak B kuasa 2, cikgu boleh buktikan tak kenapa boleh jadi kurungan macam tu? Sebenarnya tak susah pun. Cuba kita kembangkan balik. A darab dengan A kita dapat apa? Kita dapat A kuasa 2. A darab dengan negatif B, kita dapat negatif AB. B darab A positif, kita dapat positif BA ataupun cikgu boleh tulis terbalik AB. Kemudian negatif B darab dengan B, kita dapat negatif B kuasa 2. Perhatikan yang di tengah-tengah ini memandangkan satu tolak AB, satu lagi adalah AB tambah, maka kita hapus tinggal kosong. Yang tinggal hanya A kuasa 2, B kuasa 2. Sebab itu kita ada A kuasa 2 tolak B kuasa 2, kita boleh faktorkan menjadi A tambah B, A tolak B. Cuma persoalan dia 9 tolak N kuasa 2. Boleh tak kita gunakan konsep yang cikgu tunjukkan tadi? Boleh, sebab 9 itu sendiri, cikgu ulang balik 9 itu sendiri adalah hasil daripada 3 kuasa 2. Perhatikan, 9 adalah hasil 3 kuasa 2. Maka untuk 9 ni, okey, kalau boleh cikgu tulis siap-siap boleh, 3 kuasa 2, cikgu skip step sikit lah, ya. Jadi perhatikan, inilah A kita, inilah B kita. Maka bila kita faktorkan akan jadi A tolak B, nak tulis tolak B dulu pun boleh, nak tulis tambah B dulu boleh, terpulang pada kita. 3 tambah B, kemudian 3 tolak dengan B. Okey, sorry, bukan B, sebab memandangkan kita tengah main dengan N, maka kita akan jadi 3 tambah dengan N, 3 tolak dengan N.
Yang di sebelah kanan ni kita akan tulis seperti biasa sahaja, kita salin balik semula. Okey, ada benda yang boleh potong? Ada kawan. Apa benda yang you boleh potong? 3 tolak N dengan 3 tolak N ni sebenarnya you boleh hapuskan sebab dia darab kan? Ada pecahan kat situ. Dan perhatikan 2N ni. 2N ni pun you boleh potong. 2 dengan 6 akan jadi 3. N dengan N potong hanya tinggal M sahaja di bawah. Maka kalau kita gabungkan mereka balik semula, kita akan dapat yang di atas tinggal hanya M tambah 2 saja. Yang ini saja yang tinggal, yang lain semua dah dipotong. Bawah ini kita tinggal apa? Untuk yang sebelah kiri kita tinggal 3 tambah N, di sebelah kanan kita ada 3M. Okey. Jadi apa kata kalau cikgu tulis 3M dulu di depan, kemudian baru diikuti oleh kurungan 3 tambah dengan N. Maka inilah jawapan akhir kita dalam bentuk yang termudah. Boleh selesaikan tak M dengan N? Tak boleh selesaikan untuk cari M dengan N. Tetapi kita boleh permudahkan untuk kita dapat jawapan yang paling ringkas. Terima kasih para pelajar. Jumpa anda kepada kita punya video algebra yang ketiga.